Hey guys, hai semua. Welcome back to my channel. Jadi macam mana? Sebelum aku proceed lagi jauh dengan topik yang aku nak perbahaskan dalam video ni, apa kata korang bantu aku dengan tekan subscribe kat bawah. Ni kat bawah sini. Ni butang kat sini. Sebab dalam analitik YouTube aku menyatakan bahawa 80% daripada view aku tak tekan subscribe. Tak tekan. Tekan je lah. Bukan yang payah sangat kan. Free je. Macam tu. So, bantulah aku dengan tekan subscribe kat bawah. Okay, berbalik pada topik yang aku nak bincangkan, aku nak bahaskan sekarang ni. Latih challenge. Apa tu latih challenge sebenarnya? Latih challenge tu bahaya ke tak? Okey ke tak? Macam tu. So, mari aku cerita sikit lah berkenaan latih challenge. Latih challenge, kataan latih itu sendiri adalah sebuah tajuk lagu Latih yang daripada Weak Genius, buatan negara seberang. Dan aku dah dengar lagu tu. Macam lagu tu, lagu tu best gila. Lagu tu macam style dia punya lirik lagu tu semua macam wow. So korang patut dengar lagu tu sebenarnya. Serius aku cakap, memang lagu tu sedap. Dan MV lagu tu pun, musik video lagu tu sendiri macam unik lah bagi aku. Sebab dia orang masukkan elemen-elemen budaya dia orang dalam video tu. Jadi saya tak langsung mempromosikan budaya dia orang dalam YouTube. So macam style gila video ni kan. Macam tu. Jadi apa yang aku nak cakap kat dalam video kali ni adalah pendapat peribadi aku sendiri. Yang macam mana? So macam ni lah, semua orang ada pendapat masing-masing. Macam tu. Aku cakap bahasa senang lah. Semua orang ada pendapat masing-masing. Jadi kalau siapa-siapa yang tak berpuas hati dengan pendapat yang aku kasih ni, korang boleh komen kat bawah. Kita boleh bertukar-tukar pendapat. So bila korang komen kat bawah, orang lain pun boleh baca. Macam tu. Kat sini aku hanya sekadar berkongsi. Sebab nama dah pun video sharing kan. Nama pun video sharing. So aku nak berkongsi lah tentang Latih challenge ni. Dan dari lirik lagu Latih tu sendiri pun tak bawa maksud apa-apa pun. Maksudnya lagu tu clean. Tak ada mantra ke apa, tak ada berunsur-unsurkan hantu ke apa, tak ada. Benda tu tak ada pun. Lagu tu just sekadar bercerita macam kisah seorang perempuan dengan pasangan dia. Macam pasangan dia ni bully dia, macam abuse dia macam tu lah. Lama-lama dia ni tak ada perasaan. So dia nak memberontak kepada pasangan dia sendiri. Macam tu. Benda tu macam tu je. Tapi mungkin sebab bahasa Jawa tu menyebabkan orang rasa macam benda tu hantu. Tak. Bahasa Jawa tu kalau tengok maksud di sini pun tak ada, clean je maksud dia. Tapi yang jadi masalahnya sekarang ni adalah Latih challenge. Challenge tu sendiri yang masalah sekarang. Macam tu. Sebab dalam Latih challenge tu sendiri, dia macam merubah wajah seorang puteri kepada sosok hantu. Tipu lah cakap kat aku. Cakap yang tak ada niat pun nak ubah makeup tu jadi hantu. Semua yang buat Latih challenge tu sendiri, semua berniat untuk tukarkan wajah puteri tu kepada hantu. Betul tak? Sebab kalau tak ada jump scare macam tu. Okay, persoalan kedua, apa itu Latih challenge? Okay, macam ni lah aku tunjuk benda senang. Latih challenge tu sendiri adalah orang pakar-pakar daripada gambar ni kepada gambar ni, dan last through transform, orang cakap gambar ni yang menyebabkan benda tu jadi salah. Macam tu. Okay, sebelum tu aku cakap, kat sini aku nak pertegaskan bahawa aku bukan orang yang tepat untuk berbincang soal agama, soal hadis, soal Al-Quran semua. Sebab aku kurang ilmu bahagian agama. Jadi aku tak berani nak sentuh sangat bahagian agama. Tapi aku boleh share kat korang benda-benda yang logik di sebalik benda ni. Kenapa para ustaz, artis semua macam YouTuber lain pun tak bagi untuk kita buat benda ni. Macam tu, faham tak? So korang nak tahu macam mana dari sudut pandang aku sendiri, tengok benda ni sampai habis. Kepada yang dah tahu pasal Latih challenge tu, tengok juga. Kepada yang tak tahu, tengok. Tolong tengok, jangan skip. Okay, sebelum tu, jujur aku cakap, sebelum aku keluarkan video ni, aku memang nak buat Latih challenge tu dalam versi lukisan. Macam tu, dalam versi lukisan. Jadi kenalah dengan channel aku kan. Macam lukisan, channel aku pun berkenaan lukisan juga. So macam okey lah kot. Sambil-sambil aku nak buat benda tu, aku dah draft semua. Aku dah buat jalan cerita video tu. Atau aku dah buat draft macam lukisan apa aku nak buat, macam mana cara dia ni, semua aku dah buat. Sambil-sambil tu aku buat research juga pasal Latih challenge ni. Sebab yelah nak tahu juga kan apa benda ni semua. Sambil-sambil aku buat research tu, aku macam terfikir balik, patut aku buat benda ni faham tak? Macam takut aku buat benda ni. Patut ke aku buat benda ni? Sebab
ramai ustaz dah tegur kan, macam ramai ustaz dah tegur, artis sendiri dah tegur macam benda ni perkara sia-sia lah, benda semua tu kan. Ada YouTuber lah yang tegur. So sebab apa aku boleh jadi berfikir untuk kali kedua adalah sebab ni. Pertama, perbuatan latih challenge ni sendiri sebenarnya macam sedikit sebanyak memanggil ataupun mengundang benda tu untuk datang dekat dengan kita. Aku tak cakap macam seru, aku tak cakap macam panggil tu dalam bentuk panggil dalam niat, tak, bukan. Okay, aku bagi satu analogi. Aku bagi satu analogi logik akal untuk kita fikir lah. Aku minat badminton. Aku suka dengan badminton. Jadi, mana-mana tempat yang aku pergi, mana-mana kawasan ke kedai ke apa yang aku pergi, contoh masuk dalam mall kan. Lepas tu ada satu kedai tu tunjuk raket je, gambar raket ke apa, gambar kasut ke, ataupun nampak kasut dalam tu kan. Aku akan pergi ke kedai tu dulu. Sebab benda tu macam menarik minat aku, macam dia tarikan untuk aku pergi kat sana. Kita apply benda ni dekat benda tu, macam tu. So dalam latih challenge tu sendiri macam ibaratnya menarik minat benda-benda tu. Sebab tipu lah, jujur lah, latih challenge tu semua berasaskan hantu, betul tak? Sebab ada jump scare semua tu. Benda-benda tu semua akan jadi datang kat kita secara tak langsung. Dia ibarat macam rumah kau dah betul bersih, dah tak ada apa-apa kan. Disebabkan kau buat latih challenge tu, secara tak langsung kau dah macam mengundang benda tu datang. Dia macam elok-elok rumah kau bersih, ada yang stay. Faham tak? Aku nak cakap kat sini macam memang betul, benda tu macam ada orang percaya, ada orang tak. Tapi kita sebagai Islam, kita wajib percaya benda tu wujud. Ada syaitan, ada bilis, ada jin semua kan. Benda tu memang wujud. So nak kita percaya benda tu. Ya, aku tahu ada yang cakap ramai kau buat, tak ada dia apa pun, relax. Aku cakap kat sini satu benda, jangan cabar. Sebab kita tak nampak dia orang. Kita tak nampak dia orang tu macam mana, kat mana. Faham tak? Dan ada orang cakap, adalah yang macam ada yang tak bersependapat dengan aku. Dia cakap, alah lek kan ada channel-channel hantu, waktu filem-filem hantu macam tu kan. Lek dia orang kan, tak ada apa. Cuba kau fikir sekali lagi. Apa producer buat sebelum dia record shoot filem-filem hantu tu? Dia orang takkan shoot bodoh-bodoh macam tu je. Okay, next. Yang kedua adalah lukisan. Macam ni, aku minat lukisan. Aku suka gila tengok video-video lukisan, pasal-pasal benda berkenaan lukisan. Jadi macam aku suka tengok lukisan-lukisan macam contoh-contoh zaman Leonardo da Vinci kan, macam dengan seangkatan dengan dia lah semua. Jadi lukisan dia orang tu banyak makna, ada maksud tersirat semua, macam style kan dia orang boleh buat macam tu. And ada juga lukisan yang dikatakan curse, lukisan-lukisan yang berhantu lah. Aku tak tahu lah sama ada diorang buat lukisan tu macam nampak berhantu sebab nak naikkan rating atau mempopularkan lukisan orang, atau memang betul lukisan tu berhantu. Sebab ada satu video yang aku tengok, video pasal, aku rasa tajuk lukisan tu The Crying Boy, macam tu lebih kurang, aku lupa lah. Lukisan tu kalau dibakar, dia tak terbakar. Dia tak terbakar. Dia macam mungkin ada something kat dalam tu, ataupun pelukis tu letak something untuk benda tu susah untuk dibakar. Macam tu lah. Tapi dengar daripada cerita kisah lukisan tu dia banyak versi lah sebenarnya. Dia banyak lukisan tu, dia bukan satu je, dia banyak. Macam seorang pelukis ni, dia buat banyak replika lukisan tu. Lukisan tu ada versi perempuan, ada versi budak, semua budak-budak lelaki perempuan yang menangis. Lukisan dia sama je, pattern dia sama je. And banyak owner lukisan yang beli lukisan tu. Jadi diceritakan yang mana setiap owner lukisan tu, rumah diorang mesti terbakar. Sebab diceritakan di sebalik budak-budak tu sendiri adalah sebenarnya ada kisah tragis. Macam budak tu sendiri rumah tu terbakar, accident, kereta terbakar, semua tu benda-benda yang boleh bakar kebakaran. Okay, aku cerita pendek sikit. Senang cakap, rumah tu terbakar, tapi yang tak terbakar hanyalah lukisan tu sendiri. Lukisan tu je yang tak terbakar. So banyak gila owner lukisan tu sebenarnya. Banyak dibuat lukisan tu, banyak gila replika. Even photostat ke apa ke, maksudnya replika yang banyak. Lukisan tu banyak versi, banyak sangat. Jadi banyak lah sebenarnya lukisan tu. Jadi satu news dekat New York, aku lupa kat mana, tapi negara barat lah, aku lupa kat mana.
So korang boleh search pasal kisah ni. Buat satu statement, sesiapa owner yang ada lukisan tu, tolong hantar kepada kami akan hapuskan. And then start lah banyak gila datang kat dia. So macam tu lah, untuk hapuskan. Sebab ada satu video tu memang betul, video tu legit. Aku tak tahu lah video tu legit atau edit kan. Tapi aku tengok video tu, dia pegang lukisan tu macam mana, lukisan tu dalam frame, letak kat satu kawasan tu, dibakar. Letaklah kertas-kertas tu dibakar untuk jadi sumber pembakaran. Dan sampailah api tu habis, lukisan tu tak terbakar langsung. Kertas tu masih lagi putih. Macam tu. So di mana ni atas orang tau nak percaya ke tak. Jangan ambil bulat-bulat. Faham tak? Kita tak tahu apa yang pelukis dia buat. Faham tak? Mungkin ada benda-benda yang diletak ke unsur-unsur yang elemen-elemen yang kurang, yang tak boleh terbakar ke apa, kita tak tahu. Macam tu lah. Jadi aku dekat sini, aku tak nak benda tu macam, bila aku lukis benda tu, faham tak? Aku lukis benda tu singgah. Aku tak nak benda tu. Aku tak nak. Jadi sekali aku cakap sini, benda ni adalah pendapat aku sendiri. So aku macam, kalau korang yang ada berbeza pendapat daripada aku, korang nak tulis kat bawah, korang boleh tulis kat bawah. Yang ketiga, aku nak sentuh sikit bagi Islam. Dari sudut segi Islam, benda tu aku takut nak sebut sebab benda aku takut sekali nak cerita, sebab aku takut nanti aku salah sebut, nanti benda tu jadi salah. Faham tak? Tapi aku akan sebut sikit je aku sebut. Okay, kita sebagai orang Islam, kita ni dipraktikkan dalam kehidupan Islam. Semua yang kita buat adalah berasaskan Islam. Jadi korang fikir balik, latih challenge ni elok ke tak? Macam tu lah, latih challenge elok ke tak? Punyalah banyak challenge lain, kenapa yang ni kat nak trend kan? Faham tak? And then kalau korang perasan lah, zaman sekarang, zaman social media semua, benda-benda pelik senang gila orang follow. Senang sangat tu. Dalam Islam sendiri, dia tak menghalang kita untuk berhibur. Korang boleh berhibur, tapi ada batas. Islam tak nak cakap pun berhibur tanpa batas. So fikir balik, latih challenge ni macam mana korang punya faham unsur-unsur yang diletakkan. Lagu tu tak ada masalah, lagu tu macam dok, lagu tu sedap gila. Aku suka dengan lagu tu. Macam boleh bergerak hari-hari ke aku dengan lagu tu sebenarnya. Tapi sebabkan challenge tu yang menyebabkan lagu tu jadi panas sikit. Panas macam tu lah. Tapi lagu tu sedap. Dan lirik lagu tu pun bersih. Tak ada apa-apa maksud yang kurafat ke apa, tak ada pun. Okay, para ustaz yang tegur tu semua, bukan dia tegur lagu tu. Para ustaz tu tegur challenge tu. Apa yang kau buat tu sebenarnya. Sebab macam korang dah buat satu benda yang tak bermanfaat, benda yang sia-sia. Macam tu lah habis. Aku dah cakap benda yang sia-sia. Macam tu. Macam mana cakap macam tu lah habis. Kau faham lah sendiri kan. Benda yang sia-sia. Ayat mudah aku cakap, aku petik daripada kata-kata Imam Syafi'i yang satu. Imam Syafi'i cakap, aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tetapi aku kalah berhujah dengan seorang orang jahil, kerana orang jahil tidak faham landasan ilmu. Jadi kepada sesiapa yang macam fikir ustaz-ustaz tegur macam apa lag faham macam lag korang fikir sekali lagi. Korang kena belajar benda ni. Faham, belajar. Jangan macam kita membabi buta. Ustaz tu cakap ada sebab, ustaz tu cerita ada sebab, ustaz tu keluarkan benda-benda macam tu ada sebab yang dia belajar yang kita tak tahu. Nak lawan orang, kita kena ada ilmu. Jangan bodoh-bodoh macam tu. Dia lagi contoh kita hantar orang tu tanpa ilmu, lagi nampak kita ni sebenarnya bodoh. Macam tu lah lebih kurang. Aku macam tak nak sentuh sangat lah bahagian Islam ni semua. Kalau korang nak dengar pasal hujah-hujah ustaz tu cakap, korang boleh pergi kepada channel ustaz tu, search je, banyak je kat YouTube ni. Ada 2 orang yang silap aku. Jadi akhir kata aku cakap, ustaz dah tegur, artis dah tegur. Artis aku lupa cakap, artis dah tegur pasal ni. Artis dah tegur. Dan ada YouTuber lain, ada lagi YouTuber lain yang tegur. Dan aku dah cakap kat sini sikit, cakap sini sikit aku, untuk sekadar hiburan boleh ke untuk dengar aku punya, tapi jangan ambil 100% lah. Macam tu. So apa berjadi korang fikir sendiri. Konsekuensi dia macam konsekuensi dia tak dapat kat dunia, mungkin dapat kat akhirat. Macam tu lah. Ayat senang kan untuk kita faham. Aku tak tegur, aku tak sentuh bagi orang bukan Islam tau. Orang Islam sekarang ni kita jangan sudut Islam. Sudut Islam kan. Macam tu lah. Nak buat tak apa, tapi fikir lah. Kalau korang suka dengan video aku, korang boleh tekan like kat bawah.
Jangan lupa subscribe channel aku. Dan korang boleh komen kat bawah pendapat korang semua pasal Lucky Challenge ni apa. That's all from me. Aku Aiman. Sekian, terima kasih.